Terima kasih Puan Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai. Lebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang bertemakan Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia begitu komited dalam memastikan tumpuan utama kajian separuh penggal ini dapat dijelmakan dengan hasil yang jitu, khususnya bagi perkara yang melibatkan pendidikan. Sebagai kementerian yang paling tebal kertas jawapannya, maka saya harap masa akan memberi keadilan kepada semua, khususnya yang akan bangkit mencelah dan juga yang telah pun bertanya dan membahaskan isu-isu sebelum ini, yang saya akan cuba respon. Jika masa tidak mengizinkan, maka akan saya susul tindak dengan jawapan bertulis sebagaimana resam dalam Dewan. Tuan-tuan yang berhormat, seramai 50 ahli yang berhormat telah menyentuh lebih daripada 70 perkara yang telah pun dinyatakan di dalam kajian separuh penggal ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat premis yang cukup tegas apabila membuat penegasan tentang pendidikan, khususnya dalam penegasan 7 menambah baik bakat tersedia masa hadapan, khususnya perkara 5 dalam perkara 7 perkara pokok 5 yang menjadi tujuan utama, iaitu penegasan yang menjadi kembar bersama iltizam untuk mengislahkan sistem pendidikan negara bagi melahirkan bakat tersedia masa hadapan. Atas sebab itu, islah ataupun reformasi pendidikan ini bukanlah perkara baru kerana ia sudah pun digerakkan secara dasar kurikulum serta pembuat kebijakan pendidikan, pemegang taruh komuniti di akar rumput, dan bagi terus memperkukuh agenda pendidikan negara ini, maka pelbagai inisiatif telah pun diambil, termasuk prakarsa-prakarsa yang telah pun ataupun sedang dijalankan, termasuk dari segi kurikulum, guru dan juga pembinaan karamah insaniah. Ahli yang berhormat, saya ingin menjawab beberapa perkara yang telah pun dibangkitkan. Sebagai contoh, yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Bukit Bendera. Institusi pendidikan selalu disebut sebagai institusi merealisasikan nilai ataupun dengan izin value realizing institution. Untuk itu, KPM turut memberi penekanan kepada aspek pendidikan manusiawi dan pembinaan karamah insaniah ataupun human dignity dengan izin melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Sebagai contoh, ahli yang berhormat Bukit Bendera dan Bentong, pendidikan muzik serta pendidikan seni visual mampu membentuk kesedaran dalam diri individu dan menjadi platform terbaik dalam penerapan perpaduan dan nilai-nilai murid-murid seperti yang dihasratkan. Pembinaan karakter melalui pendidikan muzik dan juga pendidikan seni akan memastikan murid menghargai hasil karya dan warisan budaya negara. Murid juga turut diberi peluang untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Seni Malaysia atau mengikuti program Permata Seni. Ini merupakan jaminan bahawa kesinambungan warisan seni dapat diteruskan menerusi murid yang berbakat ini. Selain pendidikan manusiawi, sistem pendidikan yang baik juga melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, mempersiapkan anak didik menjadi rakyat yang bertanggungjawab, rakyat negara demokratik yang berbilang kaum, serta mengangkat doktrin kebangsaan khususnya rukun negara. Bagi menjawab pertanyaan ahli yang berhormat beruas berhubung kesedaran atau literasi politik, KPM telah menyediakan kandungan kurikulum berkaitan sistem pilihan raya dan sistem pentadbiran negara kepada murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah. Usaha ini adalah untuk memberi kesedaran kepada remaja di samping menggalakkan orang muda yang mencapai umur 18 tahun untuk menyertai pesta demokrasi, khususnya pilihan raya umum. Komponen tersebut disusun berdasarkan tema dan tajuk khusus serta sisipan sosiokronologi dalam mata pelajaran sejarah. Usaha ini adalah bagi melahirkan insan yang bertanggungjawab terhadap urusan demokrasi negara, hak warga negara serta menanam esensi patriotisme penting serta kesetiaan kepada raja dan negara serta menjunjung perlembagaan persekutuan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang mengaspirasikan pembinaan insan yang seimbang dan sepadu itu tidak boleh hanya indah di atas kertas tetapi mesti dijelmakan dengan proses dan mekanisme pelaksanaan yang berkesan. Sebab itu KPM serius dalam pelaksanaan perkara-perkara yang mengukuhkan dan membina otak dan watak terpadu.
Pelibatan murid dalam aktiviti di luar bilik darjah sebagaimana yang dibangkitkan oleh MUA juga telah diambil tindakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Terkini, KPM telah memperkenalkan program kem pembinaan karakter yang bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berdaya saing tinggi. Menerusi kem pembinaan karakter, nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, disiplin, kerjasama dan kebebasan berfikir diperkukuhkan dalam kalangan murid. Program ini yang berhormat melibatkan partisipasi anak-anak dan pelajar sekolah menengah berentas kaum, ras dan agama di seluruh negara. Kita sudah pun melaksanakan projek rintis khususnya di Negeri Sembilan dengan 800 pelajar tingkatan 6, Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor. Ahli yang berhormat, seterusnya berkaitan dengan dasar pendidikan digital. Mohon penjelasan. Terima kasih. Saya rasa itu perkembangan yang sangat baik. Cuma apabila saya mendengar jawapan Yang Berhormat Menteri, ini masih di peringkat rintis. Maksudnya aplikasi itu saya dengar kurang daripada 2,000 orang yang menyertai. Persoalannya bila ia boleh scale up ke peringkat nasional supaya dapat melibatkan lebih ramai, bukan sahaja golongan yang terpilih. Terima kasih. Terima kasih. Dia ada peluasan di peringkat semua sekolah menengah dan kita akan teruskan program ini dari semasa ke semasa. Tak perlu risau, semua akan terlibat. Tidak akan ada siapa yang dipinggirkan termasuk MUA. Seterusnya, Yang Berhormat, dasar pendidikan digital. Ahli Yang Berhormat Ledang, Go Musang ada? Go Musang ada. Yang bertanyakan yang turut senada dalam menyokong kepada kepentingan komponen pendigitalan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, matlamat dasar pendidikan digital bertujuan untuk melahirkan generasi fasih digital yang bersaing. Untuk itu, dasar ini menggariskan pelan tindakan jangka pendek dan jangka panjang yang bertujuan untuk memastikan ekosistem pendidikan kekal relevan dengan keperluan dan perkembangan teknologi semasa. Untuk maklumat, Ahli Yang Berhormat Ledang dan Go Musang menerusi salah satu teras dalam dasar pendidikan digital, standard kompetensi digital murid telah dihasilkan bagi memastikan semua murid berpeluang mencapai kompetensi digital mengikut aras yang ditetapkan. Ahli Yang Berhormat Berwas bagi terus menyokong dasar pendidikan digital, KPM telah melaksanakan pelbagai program pemerkasaan pendidikan digital. Program ini dapat menyokong pelaksanaan kurikulum dan ko-kurikulum dalam bidang pengatur caraan dan pemikiran komputasional. Dari aspek kurikulum, KPM telah memperkenalkan koding dengan izin atau bahasa pengatur caraan bermula dari tahun 4 sekolah rendah menerusi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Ia terus berkembang Yang Berhormat ke sekolah menengah dengan program Scratch dan dalam mata pelajaran asas sains komputer dan juga mereka juga berpeluang mempelajari bahasa pengatur caraan Java dan juga mengikuti pertandingan-pertandingan seperti Minecraft, Android, menerusi pembangunan aplikasi Android dan juga pelbagai lagi dimensi digital. Seterusnya Yang Berhormat, berkaitan dengan pendidikan STEM. Matlamat pendidikan STEM adalah selaras dengan teras 4 dasar sains, teknologi dan inovasi negara 2021-2030, iaitu untuk melahirkan bakat STEM yang adaptif, kompeten dan mudah menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi, terutamanya dalam perubahan ekonomi global dan teknologi yang serba pantas. Untuk itu, untuk makluman Ahli Yang Berhormat Rasah, ada? Rasah? Tak ada. Tidak ada. Untuk itu, bagi memastikan STEM ini terus berada dalam radar dan pantauan khusus Kementerian Pendidikan Malaysia, maka KPM telah memperkenalkan inisiatif pengukuhan pendidikan STEM dan akan bekerjasama terus dengan MOSTI untuk memberikan hala tuju baru STEM negara. Ahli Yang Berhormat Ipoh Barat ada? Tidak ada. Temerloh? Temerloh ada. Sungai Besar? Sungai Besar tidak ada. Tapi Temerloh ada yang telah membangkitkan pendidikan TVET. KPM sentiasa komited dalam memastikan pendidikan TVET melalui College Vocational, sekolah menengah teknik dan juga program vocational di sekolah menengah harian dapat memenuhi keperluan tenaga kerja serta bakat masa hadapan selaras dengan penegasan 7 dalam KSP RMK ke-12. Yang Berhormat Temerloh telah menyentuh tentang peranan syarikat serta agensi luar dalam memperkasakan pendidikan TVET. Yang Amat Berhormat dalam ucapan Perdana Menteri dalam ucapan KSP turut memberi penekanan kepada menggalakkan pelibatan industri dalam pelaksanaan program TVET.
Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan kerjasama strategik dengan industri melalui pemindahan teknologi termaju, latihan berkaitan industri untuk pengajar TVET KPM dan penempatan kerja graduan kolej vocational. Untuk makluman yang berhormat, kadar kebolehpasaran anak-anak TVET ini sangat menakjubkan, iaitu melebihi 90%, manakala dari segi enrolment kita juga di kolej-kolej vocational adalah lebih daripada 90%. Kita juga ada melaksanakan program TVET untuk murid berkeperluan khas dan sehingga kini terdapat 4 buah sekolah menengah pendidikan khas vocational. Kita juga telah melaksanakan program khas Tahfiz College khusus untuk anak-anak kita yang berada di Kolej Tahfiz untuk memastikan juga mereka mendapat pendedahan tentang TVET. Untuk itu yang berhormat, bagi kerjasama yang telah dilaksanakan oleh TVET KPM, termasuklah pelaksanaan program Sistem Latihan Dual Nasional SLDN dengan kerjasama McDonald's dalam bidang penyediaan dan pembuatan makanan, Shell dalam bidang kimpalan minyak dan gas, dan L'Oreal dalam bidang kosmetologi, dan juga terdapat bidang-bidang yang lain. Tenggara ada. Tenggara menyentuh tentang menyediakan murid TVET yang berkemahiran dalam bidang yang terkini seperti electric vehicle atau EV. Untuk makluman Tenggara, KPM telah mengambil inisiatif proaktif untuk memperkenalkan bidang pengajian berkaitan electric vehicle serta automotif hybrid di Kolej Vocational Pengerang, Johor. Perancangan rapi sedang dilakukan bagi memastikan kursus yang bakal ditawarkan ini dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. Sungai Besar ada? Tidak ada. Ahli yang berhormat Bukit Bendera telah bertanyakan, dan Tenom telah bertanyakan, ada Bukit Bendera? Tenom ada. Telah bertanyakan tentang memperkenalkan pendidikan pertanian dari peringkat sekolah rendah. Buat masa ini, KPM telah pun menawarkan mata pelajaran elektif ikhtisas pertanian untuk murid tingkatan 4 dan 5 di 3 buah sekolah menengah teknik dan 358 buah sekolah menengah kebangsaan. KPM juga menawarkan mata pelajaran vocational tanaman, makanan dan aquakultur di 18 sekolah menengah kebangsaan bagi memupuk minat dan menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Ahli yang berhormat sekalian, seterusnya berkaitan dengan infrastruktur pendidikan. Begitu banyak sekali soalan tentang Menteri, infrastruktur ini. boleh nak tanya sedikit Temerloh? Ya, Temerloh ada membangkitkan isu berkaitan dengan hadis 40. Ada jawapan tak? ada. Okey. Ada. Namanya pun hadis 40. Kalau tolak 5 tak nama hadis 40 tak perlu. Baik, ahli yang berhormat Bacuk tidak ada, Pasimas tidak, Pasimas ada, Libaran tidak ada, Batang Lupa ada. Saya. Batang Sadung, Lubuk Antu, Stampin, Ada, Luban tu. Baram, Tenom. Baik. Ada membangkitkan perkara berkaitan bangunan daif di sekolah. KPM sentiasa komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid, dan tempoh masa bagi pembangunan semula bangunan daif di sekolah adalah tertakluk kepada beberapa faktor, terutamanya ketersediaan tapak skop yang dimuktamadkan, lokaliti tapak serta memenuhi keperluan dan syarat pihak berkuasa tempatan. Stampin ada? Stampin tidak ada. Batang Sadung, Tanjung Manis? Ada. Okey. Tanjung Manis ada. Untuk makluman yang berhormat, terima kasih ahli yang berhormat Batang Sadung yang telah mengiringi kunjung hormat saya ke Sarawak pada minggu lepas. Berhubung pelaksanaan projek pembangunan bangunan daif di sekolah khususnya kos di bawah 50 juta seperti yang dibangkitkan, proses peralihan bidang kuasa bagi pelaksanaan projek pendidikan bernilai 50 juta ke bawah kepada Jabatan Teknik Sarawak telah dilaksanakan bermula rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan 3 dengan izin tahun 2023. Selaras dengan pengiktirafan di bawah AP 182, Jabatan Teknik Sarawak diberi kuasa untuk melaksana projek termasuk urusan perolehan serta kontraktual. Untuk makluman ahli yang berhormat, di bawah RP3 tahun 2023, sebanyak 27 projek baharu telah diserahkan kepada JKR Sarawak untuk pelaksanaan. Ahli yang berhormat Batang Lupa ada?
yang telah membangkitkan isu kelewatan pelaksanaan projek pembangunan semula bangunan daif di sekolah. Untuk makluman ahli yang berhormat, kelewatan dalam pelaksanaan projek bukanlah disebabkan oleh faktor peruntukan. Sebaliknya, disebabkan oleh faktor lain seperti keperluan penyesuaian reka bentuk berdasarkan keadaan muka bumi di tapak dan prestasi kontraktor. Baram ada? Sambungan kepada isu ini, Batang Lupar, saya ingin menyentuh bahawa sebuah unit khas di Kementerian bagi memantau pelaksanaan projek pembangunan bangunan daif dan juga pelaksanaan projek-projek ini, KPM ingin memaklumkan bahawa salah satu inisiatif adalah melalui inisiatif Pasukan Petugas Khas Reformasi Sektor Awam, STAR, yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara untuk memperkasa pelaksanaan projek pembangunan semula bangunan daif di sekolah dan juga memantau pelaksanaan penambahbaikan serta projek-projek ini memastikan ia dapat dilaksanakan dengan segera. Wabi Menteri, boleh menjelas sikit Batang Lupar? Ya. Saya nak tanya satu soalnya Wabi Menteri berkenaan dengan pembinaan SMK Sebuyau yang saya lihat dah diluluskan sejak RMK yang ke-11. So jawapan yang sebelum ni diberikan oleh kementerian akan ditender dalam masa terdekat, tapi sekarang masih belum ada kabar berita, jadi saya ingin enlighten dengan izin daripada pihak KPM. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sekolah di Tanjung Manis pun sama. Terima kasih Batang Lupar. Projek pembinaan gantian penuh sekolah menengah kebangsaan Sebuyau telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 Rolling Plan 1 tahun 2016. Tempoh pembinaan adalah selama 36 bulan. Untuk makluman yang berhormat, selaras dengan peta zon bencana sismik Malaysia bagi pengurusan bencana yang dikeluarkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, terdapat keperluan untuk mengubah reka bentuk projek asal kepada reka bentuk sismik, reka bentuk kalis perubahan cuaca ini yang menyebabkan berlaku peningkatan kos. Permohonan peningkatan kos ini akan diangkat kepada agensi pusat untuk kelulusan dan projek ini dijangka akan ditender pada awal tahun 2024. Ahli yang berhormat, kita sangat komited untuk memastikan infrastruktur kita yang dibina semuanya selamat untuk anak-anak kita. Terima kasih Wabi Menteri. Tanjung Manis, Berhormat Tanjung Menteri. Manis, Sekolah dah diiktirafkan tidak selamat oleh pihak JKR. Menunggu masa saja lagi. Tolong ambil perhatian segera. Terima kasih. ahli yang berhormat Tanjung Manis, terima kasih. Proses peralihan bidang kuasa ini berkaitan dengan ada yang disebut sekolah spesifik Tanjung Manis. Bangunan sekolah yang telah diiktiraf tidak selamat oleh pihak JKR perlu dibaiki segera. Ya, kita setuju yang itu Tanjung Manis kerana kita sedang dimaklumkan dia dalam perhatian penuh di peringkat PPD dan juga JPN negeri. Okey, YB Menteri mencelas sebentar temerloh. Nak bertanya sedikit sebab kita mendapat maklumat berkaitan dengan tahfiz OKU Al-Fatih Songsang yang saya sendiri turun melihat begitu daif. Agaknya bagaimana Bawah KPM ke tidak temerloh? Bawah ya, KPM dia ke tak? Didaftarkan bawah Ya. KPM ke tidak? tak pasti, tapi tahfiz cek dulu fakta OKU di tersebut situ. sebelum saya jawab. Okey, KPM terima kasih. menyambut baik saranan ahli yang berhormat air hitam, kinabatangan, ada ledang. Berhubung keutamaan kerajaan dalam menyediakan infrastruktur asas bagi membolehkan murid-murid belajar di sekolah dengan selamat tanpa mengira latar belakang, keadaan dan juga status sekolah tersebut. Ini saya betul dengan Air Hitam kerana kita tidak akan meminggirkan mana-mana sekolah pun. Untuk makluman ahli yang berhormat, Yang Berhormat Menteri, KPM, Pucuk Borneo minta pencerahan sedikit. bagi saya habiskan dulu ni. Saya nak jawab Air Terima Hitam kasih. ni penting. Air Hitam punya pernyataan di dalam Dewan ini yang sangat penting. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM menyalurkan peruntukan penyelenggaraan kepada sekolah berdasarkan keperluan needs based dengan adil dan sewajarnya berdasarkan permohonan dan susunan keutamaan tanpa mengira sekolah bantuan atau sekolah kerajaan serta negeri. Untuk itu yang berhormat, menjawab kepada persoalan ledang. Ledang bertanya tentang isu penyelenggaraan Yang Berhormat Menteri, sedikit. tandas. Saya habiskan dulu ledang ini sekejap. Sebab ini penting. Kita ada dua dashboard yang penting, ahli yang berhormat. Pertama adalah dashboard DAIF, sekolah DAIF. Yang kedua adalah dashboard yang berkaitan dengan penyelenggaraan tandas yang dipantau rapi oleh KPM menerusi dashboard pemantauan penyelenggaraan kecil.
Dashboard diakses untuk pemantauan oleh pengurusan tertinggi di KPM serta unit penyelarasan pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri serta pejabat Ketua Setiausaha Negara. Silakan Puncak Borneo. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga seperti Yang Berhormat Tanjung Manis, ada sekolah yang telah disahkan tidak selamat, iaitu Escape Peruh Keru, di mana sekolah ini kita telah memohon untuk dipindahkan sebab tanah tidak selamat dan juga keadaan daif, dan sekarang ini sekolah ini langsung tidak boleh digunakan dan murid-murid terpaksa dipindah ke Dewan Serbaguna pada ketika ini. Jadi saya mohon jasa baik Yang Berhormat Menteri untuk melihat perkara ini dengan lebih serius dan bantu kami di Puncak Borneo. Dan yang kedua, kita ada sekolah SK Tebas Said yang telah dibina baru, dan saya mendengar dengan cukup gembira tadi bahawa YB Menteri mengatakan KPM tidak ada masalah kewangan, tapi kita telah menunggu 2 tahun untuk perabot-perabot sekolah SK Tebas Said sampai sekarang belum tiba. Jadi saya meminta jasa baik Yang Berhormat Menteri yang selalu senyum, cantik molek, supaya membantu kita lah. Sebab kalau duit ada mesti senyum. Jadi tolonglah kita ni. Terima kasih. Saya sebut peruntukan untuk projek yang telah pun sedia ada, bukan tak ada masalah kewangan. Itu kena dengar betul-betul tu Puncak Borneo. Saya ambil maklum, saya akan susul tindak melalui jawapan bertulis dan juga susul tindak Parlimen. Ya, silakan. Yang Berhormat Menteri, saya ucapkan tahniah di atas kenyataan yang cukup baik, kerana kita patut membantu atau sekolah daif ni perlu dibaiki tanpa mengingat aliran dan di mana mereka berada. Memang betul. Dan saya difahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi kelulusan untuk 1.4 bilion untuk semua sekolah. Dan saya nak menyarankan kepada Yang Berhormat, memandangkan Yang Berhormat mengatakan tak kiralah sekolah bantuan modal, sekolah kerajaan, sepatutnya priority itu. Kalau tadi ada beberapa rakan-rakan sebut yang tak selamat, ya betul. Daripada pengesahan JKR tak selamat itu sepatutnya tak kira sekolah apa, kita kena buat semua. Kedua, ada masalah pendawaian. Ini antara masalah yang paling kerap yang boleh mendatangkan risiko pada pelajar. Jadi saya nak tahu pendirian kementerian sama ada 1.4 bilion itu akan digunakan untuk sistem pendawaian yang merupakan salah satu komponen yang paling paling kritikal dalam pembaikan sekolah. Dan ketiga, kalau pembaikan itu perlu dilakukan, adakah dia akan terus disalurkan kepada JPN sekolah ataupun kaedah apa melalui LPS atau macam mana dia dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Hitam, saya ambil perhatian penuh terhadap saranan tersebut. Cuma saya ingin menegaskan begini Hitam. Pertama, sebagaimana yang telah kita tegaskan sebentar tadi bahawa tidak ada sekolah yang dipinggirkan dan ia bergantung kepada apakah jenis permohonan yang dipohon. Jadi peruntukan itu adalah berdasarkan permohonan yang dipohon. Dalam masa yang sama ada peruntukan yang kita berikan pada semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seperti penyelenggaraan tandas dan sebagainya. Walau bagaimanapun tentang peruntukan ini kita akan ada dimensi-dimensi tentang bagaimana penurunan itu dibuat. Saya setuju ada yang akan diberikan melalui, kebanyakannya akan diuruskan oleh peringkat JPN dan PPD, dan kita sedang meneroka Yang Berhormat bagaimana kita nak memastikan bahawa sekiranya kita beri peruntukan ini kepada LPS dan PIBG, bagaimana proses pemantauan itu kita boleh laksanakan selepas ini. Seterusnya Yang Berhormat adalah berkaitan dengan Menteri, boleh ledang? Ledang? Ya. Okey, silakan Ledang. Terima kasih. Saya rasa dari segi perbincangan ataupun yang kita nak bawa ni ialah berkenaan dengan RMK juga, berkenaan dengan perkara dasar. Saya rasa kalau dari segi keperluan sekolah memang tak habis banyak. Jadi kalau berkenaan dengan RMK dan rancangan ni, saya telah cadangkan supaya kita ada satu dasar khusus berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah. Mungkin ada keperluan untuk pihak kementerian sendiri ambil alih dari segi penyelenggaraan sekolah dan tidak hanya bergantung kepada Kementerian Kerja Raya ataupun lain-lain. Saya rasa mesti ada satu dasar yang panjang, jangka masa panjang, supaya kita elakkan daripada perkara-perkara yang sentiasa akan dibangkitkan setiap kali dalam sesi ataupun dalam sidang-sidang yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Saya ambil perhatian penuh dan mohon ucapan Ledang itu dimasukkan dalam ucapan saya. Ahli Yang Berhormat. Menteri, Kota Melaka. Kota Melaka. Sedikit. Kota Melaka ada bahas tak? Ada. Ada. Ya.
Ya, silakan Ketua Melaka. Minta maaf Menteri sebab nanti saya ada mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas. Jadi saya nak minta Menteri jawab tentang projek pembinaan sekolah baru. Ada yang mengambil masa terlalu lama untuk disiapkan. Contohnya di kawasan saya, Okey, pembinaan saya sekolah dapat. baru Sekolah Kebangsaan Duyung 2 yang telah ambil lebih Yang daripada berhormat, nak saya 6,500. jawab sekarang Ya, ke ataupun secara bertulis? Jawab sekarang. Jawab sekarang. Terima baik. kasih. Berhubung dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Kota Melaka itu, projek pembinaan SK Duyung 2 masih berada dalam fasa prabina, manakala status pembinaan SMK Sri Duyung pula, projek tersebut telah mencapai kemajuan fizikal sebanyak 95.42% berbanding jadual 100% hingga 31 Ogos 2023. Untuk makluman ahli yang berhormat, lanjutan kelulusan kebenaran merancang bagi SK Duyung 2 telah diperolehi pada 4 Ogos 2023. Kronologi ini sangat panjang, ahli yang berhormat. KPM telah membuat bayaran akhir kepada pihak Majlis Bendaria Melaka Bersejarah dan bagi tujuan pemprosesan pelan bangunan dan sedang menunggu kelulusan pelan bangunan tersebut. Dalam masa yang sama, KPM juga telah menghantar dokumen jawatankuasa standard dan kos untuk kelulusan agensi pusat tersebut, dan mesyuarat tersebut dijangka akan bersidang pada 29 September 2023. Setelah kelulusan daripada jawatankuasa diperolehi, projek dijangka akan diiklankan pada November 2023 dan diikuti dengan pengeluaran surat setuju terima kepada kontraktor yang berjaya pada Mac 2024. Itu rentetan kronologi untuk sekolah SK Duyung 2. SMK Sri Duyung, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, baki kerja ditapak termasuklah kerja-kerja penambakan padang, penyediaan laluan, acceleration lane dan juga bekalan air secara kekal, pemasangan perabot terbina, perabot terlerai serta kerja-kerja menurap jalan setelah kerja-kerja tambakan padang dilaksanakan. Kelewatan pelaksanaan projek ini adalah disebabkan percanggahan antara lukisan dan Bill of Quantity BQ yang telah disediakan perunding juru ukur bahan terdahulu. Percanggahan BQ yang melebihi 41 item tersebut melebihi nilai 1 juta dan perlu dibawa kepada kelulusan Kementerian Kewangan. Dan KPM telah menamatkan perkhidmatan perunding juru ukur bahan terdahulu dan telah melantik perunding juru ukur bahan yang baru bagi memastikan perkara ini dalam keadaan teratur. Jadi yang berhormat, saya sendiri akan pantau projek ini sehingga selesai. Yang risau. Okay? Terima kasih Menteri. Sebab apa yang dimaklumkan ialah dijangka projek itu akan hanya siap Saya pada faham, Yang hujung Berhormat. tahun 2024. Saya faham, tapi proses itu seperti yang saya terang kepada Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat tengok tadi kan, dia ada proses yang sangat panjang untuk kelulusan jawatankuasa yang memerlukan komitmen yang cukup tinggi daripada KPM, dan kita akan pastikan ia tetap siap. Ya, kita harap dia boleh siap lebih cepat. Baik, Yang sebab dia Berhormat. kata hujung tahun 2024. Terlalu lama tu. Baik. Rentetan daripada itu, saya ingin menegaskan bahawa KPM tidak akan sekali-kali menghentikan tumpuan serta perancangan pembinaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri di Malaysia. Ada kelewatan, tapi kita tidak pernah hentikan sebarang pembangunan. Jadi kalau nak jadi ahli yang berhormat, bertanggungjawab, masuk dewan, kena pastikan fakta betul. Jangan masuk dewan, merengek-rengek, beritahu hearsay, saya dengar tu, saya dengar ini, tak betul. Jadi ini adalah dewan, sebentar, ini adalah dewan yang sangat penting, yang akan memastikan bahawa semua projek yang kita laksanakan ada jaminan untuk disiapkan. Jadi tidak perlu ataupun menggunakan dewan ini dengan perkataan-perkataan merengek-rengek dan hearsay ini. Ini tidak boleh berlaku dalam dewan yang mulia ini. Silakan. Oleh Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya menyangka jawapan ini adalah bagi menjelaskan apakah yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Muah pada hari beliau perbahas, yang mana beliau kata ada ura-ura apabila beliau bertukar ke blok pembangkang dan seolah-olah ditekan oleh kerajaan yang tidak profesional dan beberapa projek yang sebelum ni dapat kelulusan tetapi dihentikan sewaktu beliau terpilih untuk menjadi pembangkang. Saya memang ingin menyatakan penghargaan kepada Kementerian kerana meneruskan komitmen, tidak kira kawasan, tidak kira siapakah latar belakang parti, terus memberikan komitmen untuk membinakan sekolah ataupun memperbaikikan sekolah di situ. Apa yang saya bimbangkan adalah, saya bimbang hujah-hujah sebegini akan terus dilontarkan oleh Yang Berhormat di sebelah situ, pembangkang, terutama MUA, apabila beliau bertukar kepada blok pembangkang, beliau cuba jadi betul apa soalan ni sebenarnya, tak ada bahas pun. Cuba kaitkan isu
dan persepsi bahawanya kerajaan itu dia dalam selective prosecution, dia memilih bulu untuk tidak menjaga kawasan pembangkang. Dan saya lagi bimbangkan saya adalah apabila salah satu kes yang beliau sangkut, dia akan terus kaitkan perkara ini yang mana kata kerajaan akan memilih bulu selective prosecution. Soalan apa? Soalannya adalah kalau kawasan Muar boleh diteruskan dengan projek-projek pembangunan dan perbaikan di sekolah-sekolah di kawasan pembangkang, apa nasib kerajaan MP kerajaan khususnya di kawasan Gopeng yang saya telah pun sampaikan permohonan kepada Yang Berhormat Menteri dan Kementerian untuk perbaiki di kawasan di Gopeng untuk kebaikan dan manfaat kepada warga pendidik dan pelajar-pelajar di kawasan Gopeng. Kerana Muar, Terima kasih Gopeng. saya perlu jawab kepada Yang Berhormat Gopeng, kerana Yang Berhormat Gopeng maksudkan Muar secara spesifik dan khusus. Datuk yang betul, ini floor saya untuk jawab. Yang berhormat, refer balik peraturan. I will not tolerate nonsense. Okay? Kalau nak bangun, nyatakan sebab, peraturan saya layan. Ini floor Menteri. Yang Berhormat 36(6). Seseorang ahli tidak Tekan. 36(6). Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Yang Berhormat Gopeng secara spesifik mendunuh Muar dalam menyebarkan berita palsu. Izinkan saya berikan penerangan Yang Berhormat. Dalam bab ini saya dapat pengesahan daripada pihak ICU, sebaik saja saya berada di blok ini, peruntukan telah ditarik dan dikosongkan. Persoalan sama kepada semua ahli parlimen pembangkang yang saya yakin sampai hari ini belum dapat peruntukan. Dalam 3.8 juta ringgit yang semua ahli parlimen kerajaan dapat, 2 juta ringgit ke pembangunan boleh diperuntukkan untuk bina dewan, baik pulih sekolah dan bantu orang susah. So jangan nak tuduh. Persoalannya kenapa ahli parlimen kerajaan boleh dapat 4 juta ringgit, pembangkang kosong ringgit Malaysia. Jawab kepada rakyat. Muar sangka jahat. Sebenarnya Muar yang sangka jahat. Yang berhormat, duduk. Okey, yang berhormat, Muar telah bangkitkan peraturan 36 berapa tadi? 36. 36(6). Okey, baik. Terima kasih. 36(6) adalah spesifik kepada apa yang dituturkan oleh yang bercakap. Saya jelaskan. Saya masuk tadi selepas Yang Berhormat Alice, sebelum ini, perkara ini berlaku sebelum ya. Saya mau berlaku adil, Yang Berhormat Muar usulkan. Kerana saya terpaksa refer balik kepada handset apa yang telah dinyatakan and which specific item dengan izin yang dimaksudkan. Baik, selesai ya. Right, duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Menteri silakan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya meneruskan dengan jawapan saya kepada ahli Yang Berhormat Keluang. Tak ada. Sungai Petani ada. Bangi ada. Tenom, Batang Sadong, Kudat, Jempol dan Kuala Terengganu yang menyentuh tentang cadangan pembinaan institusi pendidikan termasuk sekolah, kolej matrikulasi, sekolah menengah kebangsaan agama serta kolej tingkatan 6 yang akan dijenamakan sebagai kolej pra-universiti. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, KPM sentiasa berusaha secara berterusan untuk memastikan penyediaan kemudahan sekolah adalah mencukupi dan berada dalam keadaan baik dan kondusif agar menjamin keselamatan dan keselesaan warga sekolah. Dalam konteks pembinaan institusi pendidikan baru di atas tanah yang dirizabkan untuk tujuan pendidikan, KPM sentiasa mendapat input dan cadangan daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Seterusnya, KPM akan melaksanakan analisis keperluan secara terperinci. Selain daripada kesediaan tapak atau tanah, antara perkara lain yang diambil kira adalah bilangan dan kapasiti institusi pendidikan sedia ada yang berhampiran, kepadatan penduduk di kawasan sekitar, liputan kawasan tadahan penduduk dengan izin catchment area, serta perancangan pembangunan kawasan tersebut berdasarkan perbincangan bersama-sama pihak berkuasa tempatan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat juga, kesesakan murid di sekolah di kawasan turut diutarakan oleh beberapa ahli Yang Berhormat. Antara usaha yang diambil oleh KPM bagi mengatasi masalah tersebut adalah melalui penambahan bilik darjah di sekolah sedia ada
berdasarkan keperluan dan kesesuaian tapak atau pembinaan sekolah baharu. Perbincangan dengan ibu bapa juga kita laksanakan sebagai memberikan mereka beberapa pilihan sekolah-sekolah lain dalam radius yang terdekat. Seperti saya maklumkan tadi, perancangan pembinaan institusi pendidikan akan turut mengambil kira perubahan serta inisiatif terkini. Silakan Bangi. Terima kasih YB Menteri. Cuma kami di Bangi ini seperti yang telah saya katakan dalam hujah saya bahawa kita adalah satu kawasan parlimen yang amat padat, 690,000 penduduk, dan kami amat memerlukan sekolah baru. Sekolah yang ada pun tak cukup untuk menampung, terpaksa tambah kelas lagi, dan kemudian dana pun tak cukup. PIBG terpaksa menjadi kreatif untuk dapatkan dana. Jadi saya berharap sekurang-kurangnya 3 sekolah yang sedang dibina ataupun telah dirancangkan akan dipercepatkan, dan minta untuk pertimbangkan supaya tambah lagi 1 atau 2 sekolah dalam RMK ke-12 ini. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Saya jawab sedikit. Sebentar Menteri. Tadi dalam Dewan kita tidak sepatutnya sebut nama Yang Berhormat. Saya tarik balik atas nama Yang Berhormat Alice, Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua 2. Teruskan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya jawab sedikit Bangi, khususnya Bangi telah menyentuh tentang sekolah menengah bandar, sekolah menengah kebangsaan Bandar Tun Lee Hsien On. Untuk makluman, Yang Berhormat Bangi, kontraktor penyiap telah dilantik bagi menggantikan kontraktor asal untuk projek pembinaan SMK Bandar Tun Lee Hsien On. Sehingga 31 Ogos 2023, kemajuan semasa projek adalah 29% berbanding jadual iaitu 14%. Manakala kemajuan sebenar projek yang merangkumi kontrak asal dan kontrak semasa adalah sebanyak 70.89%. Projek ini akan mengambil masa 18 bulan untuk disiapkan, dan sekiranya projek dilaksanakan mengikut jadual, sekolah ini dijangka siap pada 23 Jun 2024 dan dapat beroperasi pada sesi persekolahan tahun 2025. Nanti kita pergi sama-sama. Yang kedua, sekolah yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Bangi juga adalah SK Alam Sari. Ya, yang sebenarnya perolehan tanah bagi tapak projek ini telah pun dikemukakan oleh KPM melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian kepada PDT Hulu Langat, dan kini dalam proses kelulusan. Jadi kita akan ambil masa sedikit untuk memastikan semua prosedur ini mengikut aturan dan sekolah ini dapat disiapkan dalam tempoh masa YB yang Menteri, dicadangkan. Pasir Salak. Jempol. Ya, Pasir Salak, silakan. Pasir Salak ada mengutarakan tentang pendawaian elektrik di SK Sungai Galah, Kampung Gajah yang tidak ditukar sejak 1976 dan juga berkenaan dengan guru duka lara. Minta respon. Terima kasih. Saya jawab dulu yang berkaitan dengan SK Sungai Galah, Yang Berhormat. KPM telah meluluskan, Yang Berhormat, peruntukan penyelenggaraan kecemasan sebanyak 10,000 bagi kerja-kerja baik pulih dan sistem pipe air kantin dan kerja-kerja lain yang berkaitan di Sekolah Kebangsaan Sungai Galah, Kampung Gajah, Pasir Salak. Berdasarkan permohonan Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pihak kontraktor telah dilantik dan kerja-kerja penyelenggaraan sedang dilaksanakan. Dan berhubung dengan permohonan penyelenggaraan pendawaian elektrik di sekolah tersebut, pihak sekolah boleh memohon peruntukan penyelenggaraan tambahan bagi melaksanakan kerja-kerja tersebut. Homework untuk Pasir Salak. Ini homework untuk Pasir Salak. Saya minta Pasir Salak dapatkan maklumat daripada sekolah ini, kemudian surat yang telah dihantar kepada Jabatan Pendidikan Negeri ataupun PPD, dan salin semua surat itu untuk perhatian saya. Boleh Pasir Salak? Saya dah sediakan. Baik, terima kasih. Nanti kita hantar. Yang Berhormat Menteri, jempol. Silakan Jempol. Terima kasih. Jempol mengutarakan pembinaan baru Sekolah Menengah Kebangsaan Jempol yang mana telah pun siap sebelum ini tahun 2001. Ya, tetapi selepas itu pihak kementerian mewujudkan sekolah berasrama penuh integrasi Jempol. Jadi pada masa itu kami bersetuju dengan syarat diganti, ya, pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol, dan saya dimaklumkan telah pun masuk dalam, disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Jadi saya mohon ianya dapat dibuat dengan pada tahun depan lah kalau boleh, ya. Sebab saya bertanya kepada Jabatan Pendidikan Negeri 9 permohonan, ya, pelajar-pelajar di aliran agama khususnya sekolah SMKI ini
ada lebihan 1,500 orang tidak dapat kita tempatkan. Jadi saya yakin dengan adanya pembinaan SMKA yang ketiga ya di Negeri Sembilan ini nanti akan dapat memenuhi ya kepada pelajar-pelajar yang ingin mengikuti aliran agama ni. Terima kasih. Terima kasih Jempol. Cadangan itu kita akan lihat sama ada keperluan itu kita akan lihat khususnya untuk berdasarkan perancangan dan juga keperluan. Datuk Yang di-Pertua, memandangkan masa saya sudah pun hampir tamat, saya berhasrat untuk membuat sedikit penggulungan bagi sesi ini. Sebagai penutup, saya rakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah berpartisipasi dan membuat sumbangsaran dalam perbahasan KSP ini. Sebagaimana aku janji awal saya tadi, mana yang tidak sempat saya jawab akan saya susul tindak dengan jawapan bertulis. Jika masih belum cukup, ya, dengan jawapan bertulis akan saya susuli pula untuk kunjung bantu, kunjung ziarah termasuk program susul tindak parlimen sebagaimana yang telah KPM laksanakan di Sabah baru-baru ini. Saya juga ingin mengulangi bahawa komitmen KPM bahawa tiada siapa yang akan dipinggirkan, leaving no one behind, termasuk negeri pembangkang. Jadi insya-Allah kita jumpa di Perlis pada 14 Oktober dan Kelantan insya-Allah dalam siri Jawarayara KPM yang selanjutnya. Untuk itu terima kasih daripada kami Pasukan Pendidikan Manusiawi Malaysia Madani. Terima kasih.